Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar sains tingkatan 4. Okay, tingkatan 4, tingkatan 5. So, hari ni kita nak ulang kaji balik. Okay, bab 3. Okay, bab 3 untuk teknik mengukur parameter. Okey. Sains tingkatan 4, bab 3, teknik mengukur parameter kesihatan. Dalam ni kamu belajar apa? Ingat lagi balik. Okey, refresh balik apa yang kamu belajar. Okey, yang pertama kamu belajar mengenai termometer. Jenis-jenis termometer. Okey, kamu belajar blood pressure. Kemudian kamu belajar sphygmometer. So macam-macam kamu belajar dalam bab ini untuk mengukur parameter kesihatan. Okey. Dan kamu juga belajar macam mana nak kirakan indeks BMI. Indeks untuk jisim berat badan. So kena ingat. Okey, sebab dalam soalan kuis ni kita ada soalan untuk bagaimana nak kira BMI. So ready with your calculator. Ready with your calculator. Macam mana nak kira? Ingat lagi tak yang cikgu ajar macam mana? Tinggi bahagi berat kuasa 2. Berat tu mesti dalam ke berat bahagi tinggi berkuasa 2. Ingat balik macam mana nak kira BMI. Homnes dapat tak? Macam mana nak kira BMI? Okay, so buatkan. Ingat balik sebab ada soalan dalam ni. Dan ready ya, kamu ada 30 saat untuk setiap soalan. Okay, dah sedia semua? Okay, jom kita jawab soalan. Okay, jom. Okay, soalan yang pertama. Soalan yang pertama dia kata kita perlu memastikan suhu badan kita sentiasa berada dalam julat yang suhu normal. Apakah yang dimaksudkan dengan suhu badan? Adakah A, kepanasan badan, B, darjah kesejukan, C, bahan yang disukat dengan termometer, D, darjah kepanasan dan kesejukan badan manusia? Yang mana satu? Okay, 30 saat untuk kamu. Okey, semua jawab. Okey, terima kasih. Okay, kita tengok siapakah yang betul jawab. Okey, nampak gayanya. Semua betul jawab. Tapi yang paling pantas adalah Homnes. Okey, so jawapannya di darjah kepanasan. Okey, darjah kepanasan dan kesejukan badan manusia. Okey, so kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okay, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, ready ya? Okay, rajah 1 menunjukkan satu jenis termometer. Apakah fungsi termometer ini? Apa fungsi termometer ni? Okay, yang pertama digunakan menyukat suhu cecair. Adakah B digunakan untuk mengukur suhu badan? Adakah C di dalam klinik? Adakah D digunakan dalam makmal? Yang mana satu? Okay, seorang lagi tak jawab. Cepat. Siapa yang tak jawab tu? Okay. Okey, all done. Okey, siapa yang pantas? Siapa yang jawab betul? Kita lihat. Okey, nampaknya Pravin salah. Pravin, why? Okey, Pravin jawab yang D. So, dia bukan digunakan dalam amal. Okey, digunakan iaitu A. Digunakan untuk menyukat suhu cecair. Okey, yang ini digunakan untuk makmal untuk menyukat suhu badan. Kau tersalah yang ini. Nampak tak? Dia trik kamu soalan ni. Digunakan di dalam makmal. Memang digunakan dalam makmal. Tapi untuk menyukat suhu badan. Tak boleh. Dia gunakan untuk menyukat suhu cair. Okey, so cuba lagi Pravin. Okey, next. Okay, next. Okey, apakah faktor yang menyebabkan suhu badan melebihi normal? Adakah A, makan berlebihan, B, minum berlebihan, terlajak tidur ataupun jangkitan? Terlajak tidur boleh buatkan suhu badan kamu jadi tak normal ke? Okey. Seorang lagi yang tak jawab. Okey, tahniah. Okey, all done. Okey, kita lihat siapakah di ranking yang pertama. Okey, nampak gayanya Homnes menguasai semua
Dan semua salah. Jawapannya adalah D. Okey. Kalau kamu demam, maksudnya kamu kena jangkitan. Okey, kamu kena jangkitan. So, badan kamu temperature dia akan jadi tinggi. Kalau kamu terlajak tidur je ke minum tu tak ada kena-mengena. Okey, so jawapan dia bila kamu kena jangkitan. Jangkitan tu bila kamu demam lah. Okey, so next question. Okey, antara berikut yang manakah faktor mempengaruhi kadar denyutan nadi manusia? Adakah A. warna kulit, B. ketinggian, C. aktiviti fizikal ataupun berat badan? Kadar denyutan nadi. Okey, dua orang lagi. Seorang lagi. Okey. Kita lihat. So, nampak gayanya Homnes naik. Pravin pula mengalahkan Pugel. Okey, aktiviti fizikal. Kalau kamu banyak buat aktiviti fizikal, contoh ingat tak hari tu kita buat eksperimen tu, siapa yang lari, kadar denyutan nadi dia akan makin laju. Okey? Kalau berat badan berlebihan, berat badan berlebihan tiada kena-mengena dengan kadar denyutan nadi. Okey, ni kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, Rajah 2 menunjukkan satu alat perubatan. Apakah nama alat dan kegunaannya? Okey, tak nampak lah ni. Okey, adakah untuk nama dia, kamu punya soalan nampak tak? Stetoskop untuk mengukur tekanan darah. Yang ini untuk mengukur arus glukosa. Yang ini tekanan darah. Sphygmomanometer. Nama dia stetoskop ke sphygmomanometer? Apakah namanya? Okey, kita lihat. Okey. Nampak gayanya seorang saja yang buat. Pravin saja yang buat. Tapi Pravin pun salah. Okey, so jawapannya adalah sphygmomanometer. Kalau jawapan nampak dia nampak cikgu kecil sangat. kecil sangat dia table tu ya. Alamak, saya screenshot saja tu. Minta maaf ya. Okey, yang ni adalah kalau kamu tengok kalau dalam buku teks rupanya tak sama macam ini. Yang ini jenis klasik. Yang ini jenis yang lama. Yang ini jenis yang lama. Jenis yang lama ni dia pakai pam. Kalau yang kamu dekat rumah tu macam yang dekat buku teks. Dalam buku teks tu dia digital. Ini namanya sphygmomanometer untuk mengukur apa, Pravin? Tekanan darah. Tekanan darah. Dia bukan stetoskop. Stetoskop yang mana? Yang letak kat telinga tu kan? Yang doktor pakai nak tengok heartbeat kamu berapa lama. Yang itu. Okey. So, kita tengok kepada soalan yang seterusnya. Okey, berapakah bacaan diastolik bagi individu kategori tekanan darah berisiko? Yang ini kena hafal, kena tengok buku teks. Sempat ke tengok buku teks? 30 saat saja. Adakah A, B, C atau D? Tekanan darah berisiko. Okey, semua dah buat. Adakah betul jawapan kamu? Okey, nampaknya Homnes saja yang betul. Pravin dengan Pugel salah. Okey, so kita tengok. Okey, kalau kategori itu adalah antara 130 hingga 139. Tengok buku teks. Tengok buku teks balik. Tengok buka pula back page bab 3. Okey, Homnes, kamu tengok buku ke kamu tak tengok buku tu? Tengok cikgu. Sebab tu Homnes betul. Homnes, kalau yang 180 hingga 200 tu untuk siapa? Tak ada dekat sini pun cikgu. Saya yang bantai je. Lama kau ni Homnes. Okey, so nanti buka buku teks. Saya pun tak berapa ingat. Yang ini untuk siapa? Tekanan darah tinggi. Mungkin yang ini tekanan yang dah berisiko lah. Yang dah kena tekanan darah tinggi yang tinggi lah. Okey, next.
Okey, soalan nombor 7. Antara berikut yang manakah kesan disebabkan oleh jisim badan berlebihan? Diabetes, anemia, osteoporosis dan anoreksia. Yang mana satu? Jisim badan berlebihan. Okey, semua dah siap. Okey, kita lihat siapakah yang betul. Ni tak, kalau salah tak tahulah. Nasib baik semua orang betul. Okey, jawapannya adalah diabetes. Nasib baik semua betul. Baru Cikgu Ziana lega hati. Okey, so soalan yang seterusnya. Soalan nombor 8. Okey. Selepas jamuan hari raya, mendapati BMI-nya ialah 28 kg. Ini menunjukkan berat badannya berlebihan. Razin perlu mengawal pengambilan makanan dan menjalankan senaman untuk memastikan berat badannya kembali normal. Berapakah anggaran berat badan yang harus dimiliki oleh Razin untuk memastikan bacaan BMI yang normal? Ketinggiannya ialah 169. Yang ini kamu kena tahulah. Sebab cikgu kata kena ada kalkulator. Macam mana kamu nak kira ni? Macam mana kamu nak kira ni? Ada tak sesiapa? Okey, kita tengok yang betul. Wow, Homnes betul ke Homnes? So, tiada siapa yang betul. Semua salah. So, dia kata, okey, cuba tengok ni ya. Okey, tengok tau. Okey, selepas jamuan. Okey, ada kalkulator tak? Ada kalkulator, tekan kalkulator. Dia kata 28 kg per meter. Yang mana dia punya tingginya 1.69. Maksudnya X tu maksudnya berat badan. Okey, bahagikan dengan dia punya ketinggian. Ketinggiannya adalah 1.69. Okey, kuasakan 2 sama dengan berat badan normal. Okey, berat badan normal berapa, Homnes? Cuba Homnes tengok buku teks, Homnes. BMI normal berapa, Homnes? Berapa julat dia? Yang BMI yang mana? Berapa normal? Berapa bacaan dia? Kurang jisim badan berlebihan jisim obes je. Normal tak ada cikgu? Ada normal. So sekarang ni kamu ada dia bagi kamu. Okey, dia bagi berat badan dia tak tahu kan? So X manalah. Okey, X ni berat badan yang tak diketahui. Okey, bahagikan dengan tinggi dia 1.69 kuasa 2. Okey, sama dengan contohnya cikgu nak ambil yang ini. Okey, 18.5. Okey, dia kata dia nak normal kan? So berapakah X? So 1.69 kuasa 2 kali 18.5. So dapat 52. So lebih kurang X ni adalah 52.83. Okey, contoh kalau ini kamu tukar jadi yang ini pula, 24.9. So 24.9 maksudnya 1.69 kuasa 2 kalikan dengan 24.9. Okey, so kamu akan dapat 71. So sama ada beratnya ini sehingga 71.1. So kalau berat dia julat di antara ini, normal lah dia. Okey. So kita tengok jawapan kamu. Okey, kamu tengok jawapan kamu. Okey, tengok jawapan kamu. Mana essay? Quiz. Okey, quizzes. Okey, tengok ni. So, mana julat di antara yang kamu buat tadi? Yang mana satu, Homnes? 70 kan? Okey. So, siapa-siapa, kalau kamu tengok balik yang ini, cikgu kata 52.8 hingga 71. 52 hingga 71. 52 hingga 71. So, jawapan dia adalah kategori 70 lah. Sebab dia di antara julat tersebut. So, faham tak Pravin, Pugel dengan Homnes macam mana nak jawab? Faham juga. Okay, next time buat macam itu ya. Okay, so kita tengok kepada latihan yang seterusnya. Okay, next. Okay.
Kekurangan jisim badan akan meningkatkan risiko seseorang mendapat masalah kesihatan seperti penurunan daya tahan badan melawan penyakit. Apakah masalah kesihatan lain yang mungkin dihadapi oleh seseorang yang kurang jisim berat badan? Adakah diabetes, kemurungan, strok ataupun komplikasi sendi dan tulang? Okey, time's up. Okey, kita lihat. Oi, nampak gayanya tak ada siapa yang betul weh. Asal ni. Okey, so dia mestilah dia tak ada apa-apa. So dia adalah kemurungan. Okey, dia akan menyebabkan kemurungan. Lawan penyakit, tak dapat lawan penyakit, so dia murung. Dia murung. Tahu tak kemurungan tu apa, Homnes? Tahu tak, Homnes, kemurungan tu apa? Kemurungan tu dia berduka lah. Dia diam, dia senyap sahaja, dia tak bercakap. Lagi-lagi zaman PDPR ni. Ramai orang kemurungan. Sebab tu ramai orang bunuh diri. Okay. So, next. Okay, soalan yang last. Okay, apakah cara yang betul untuk mengurangkan jisim badan? Okay, nombor 1, makan mengikut piramid, pantau berat badan, bersenam secara teratur, ataupun makan buah-buahan. Yang mana satu? Okay, seorang lagi. Right. Okay. So, semua dah jawab. Okay, kita tengok siapa yang betul. Kalau ini salah tak tahulah. Oh, nasib baik. Okay, so Homnes betul. Okay, nampak kayanya ada seorang yang salah. Ni nak kena ni. Semua di atas lah. Maksudnya semua ni betul. Semua ni betul. Kamu kena makan ikut piramid. Kena pantau berat badan. Kena bersenam. Kena makan buah-buahan. Okay. Makan buah-buahan sahaja. Mengurangkan jisim badan. Mengurangkan berat badan. So, jangan ambil lemak banyak. Okay. So, dah habis dah. Okay. Tamat. Okay. So, seterusnya, jom kita buat soalan dalam kelas KIK. Okay, dalam soalan kelas KIK ni, cikgu tengok, kalau yang tertinggal tu tertinggal lah. Okay, yang pertama, Homnes. Tahniah, Homnes. Okay, quizzes. Okay, Homnes yang paling banyak, tinggi markahnya. Tahniah kepada Homnes. Yang kedua adalah Pravin. Yang ketiga adalah Pugal. Okey, tahniah kepada semua. Okey, so tahniah. Okey, nanti boleh tuntut hadiah dengan Pravin. Yeay. Saya pun bankrupt juga. Sebab beza betul markahnya. Homnes 4,000 lebih. Engkau baru 2,009 je, Pravin. Tak apa, keep it up. Saya tak tengok buku, cikgu. Saya memang nak ulang gaji kan. Alhamdulillah, Pravin ya ke? Nanti Pravin cuba. Sama-sama. Saya pun tak tengok buku. Wow, tahniah. Okay, so nanti boleh nak lagi hebat, buat lagi sekali, ikut kepada link offline. Ya, jangan guna online pula. Online ni untuk kita secara live. So, saya ada bagi dekat grup kamu yang secara offline. So, cuba lagi sekali. Mana nak tahu Pugal boleh dapat markah lagi hebat daripada Homnes 4,500 tu? Kan? Betul tak, Pugal? Kita orang cuba. Betul. Okey, cuba sebaik mungkin. Terima kasih. Okey. So, dah tamat untuk kita punya quizzes. So, kita next adalah untuk soalan seterusnya adalah soalan kelas KIK. So, okey, jom kita tengok soalan ini. Okey, siapa yang betul, siapa yang salah. Tapi kita bagi dulu jawapan.
Okey, jom kita lihat jawapan. Actually, kamu boleh rekod suara. Contohnya kalau kamu tak tahu, kamu boleh rekod suara nanti untuk soalan esei masa buat kat rumah pun boleh. Okey, jadual 1 menunjukkan kadar denyutan nadi dua orang murid selepas melakukan 3 aktiviti berbeza. Dia ada berehat, berjalan dengan berlari. So, nampak gayanya murid 2 ni lagi aktif. Kadar denyutan nadinya lagi tinggi berbanding dengan murid 1. Okey, yang pertama, nyatakan murid yang punya kadar denyutan nadi yang paling tinggi. Oh, pada tinggi. So, kiranya macam mana nak kira? Kamu tengok. Okey, untuk semua aktiviti. So, kalau sini berehat, berjalan, berlari. Kalau yang ini nampak kadarnya kadar denyutan nadi yang paling tinggi untuk semua aktiviti. Apa jawapannya, Homnes? Murid yang mana? Murid nombor? 2. Okey, so nampak gayanya dia punya ni semuanya adalah tinggi. Okey, nyatakan hubungan. Okey, kalau dia kata nak hubungan, so maksudnya dia punya manipulasi. Okey, manipulasi ni apa? Okey, manipulasi maksudnya jenis aktiviti apa? Apa jenis aktiviti yang kamu dapati? Dan berapa pula RV dia? Okey, apa pula kaitan dengan kadar denyutan nadi? Okey, kalau nak buatkan hubungan, kena ada perkataan semakin. So semakin MV. So semakin lasak aktiviti. Yang ini faktor apa? Jenis aktiviti. Kan kita ada faktor usia, faktor jantina. Okay, so yang ini adalah faktor aktiviti. Okay, so semakin lasak aktiviti fizikal yang dilakukan, semakin tinggi. Tinggi apa? RV dia yang ini. Salin balik ini. Boleh pukul? Okey, pukul. Kadar denyutan nadi. Nampak tak apa yang cikgu tulis? Cikgu tulis manipulasi. Ni jenis aktiviti dia. Okey, yang ini MV manipulasi. Okey, yang ini kadar denyutan nadi ni adalah kamu punya responding ataupun pemboleh ubah yang bergerak balas. Okey, kalau hubungan cikgu kata kena gunakan perkataan semakin MV, semakin RV. Okey, tengok keadaan soalan tu ya. Okey, nombor C. Apakah dua faktor lain yang mempengaruhi kadar denyutan nadi? Boleh tak bagi saya satu? Pravin, selain daripada jenis aktiviti, apa yang kamu buat? Bersenam. Bersenam. Aib, bersenam. Itu kan jenis aktiviti. Kalau berjoging cikgu? Berjoging. Yang macam ini, macam Homnes ni. Jantina. Ni, Homnes dah buat dah. Jantina. Kan kita dah belajar jantina. Kan antara lelaki dengan perempuan hari tu berlari. Masa dekat kelas hari tu, ingat tak eksperimen? Ingat tak Pravin? Tiba-tiba hilang ingatan pula. Jantina, kalau macam ni Pravin, Homnes buat betul lah. Jantina dengan umur. Okey, Homnes, lain kali kalau nak jawab soalan yang macam ini, tak payah kau nak salin kadar denyutan berdasar. Tak payah. Kamu buat ke jantina? Okey, umur. Dah. Okey, boleh ya Homnes ya? You jangan buat nak susahkan dia. Kita senangkan dia. Okey, cuba tengok jawapan Pravin. Pravin tak jawab lagi. Pugel pun nampak gayanya tak jawab lagi. Okey, teruskan. Okey, teruskan. Okey, kemudian. Okey, kita jawab soalan yang seterusnya. Okey, dua faktor. So, tadi macam si Homnes cakap, jantina. Okey, dengan satu lagi, umur. Kan ingat tak? Umur kamu dengan umur saya kan berbeza. Kalau umur kamu lagi mestilah kadar denyutan lagi tinggi berbanding dengan kita. Okey. Jantina, hari tu lelaki lagi kadar denyutan nadi lebih tinggi berbanding wanita. Okey, padankan jantina. Okey, agak-agaknya lelaki mana satu, murid dua yang mana satu. Yang mana satu?
So, murid lelaki dia mesti kadar denyutan nadi lebih tinggi berbanding wanita. So, kadar denyutan untuk lelaki lebih tinggi. Wanita yang untuk ni adalah perempuan. Betul tak Homnes kamu buat? Kita tengok Homnes punya jawapan. Okey, Betul, cikgu. betul. Okey, tahniah Homnes. Okey, kadar denyutan nadi. Okey, ini betul. So, ini pun betul. Okey, cuba kita jawab soalan nombor 2 pula. Okey. Boleh? Kita cuba untuk jawab soalan nombor 2. Okey, sementara saya tanda jawapan-jawapan yang lain. Okey, ini maaf ya, yang ini salah. Sebenarnya perempuan mempunyai kadar denyutan nadi lebih tinggi daripada lelaki. So, maksudnya perempuan kadar denyutan nadi tinggi, so dia murid 2 lah. Okey, padam balik ya. Okey, murid 1 adalah lelaki. Okey, minta maaf semua. Cikgu ingat lelaki ni kadar denyutan nadi dia tinggi, rupanya perempuan lagi tinggi. So kita dah salah lah. So minta maaf semua. Okey. So nanti padam balik dekat kamu punya jawapan. Okey. Tak boleh cikgu, cikgu dah tanda dah. Oh, cikgu dah tanda tak boleh nak padam balik Oh, okey. Terusnya. Okey, soalan yang seterusnya pula, okey, tentang rajah 2, 3 menunjukkan 2 jenis termometer. Okey, 2 jenis termometer. Okey, so ini termometer apa, ini termometer apa. So kita lihat balik. Okey, P adalah termometer masuk kat dubo. Dubo untuk kanak-kanak tu selalu. Termometer apa, Hamnes? Termometer rectal. Betul tak? Betul. Okey. Yang ini termometer yang kamu buat selalu kat sekolah. Termometer inframerah. Terima kasih. Inframerah. Okey. Yang B, 2A. Okey. Nyatakan nama termometer. Okey, kita dah buat. Okey, apakah kegunaan termometer tersebut? Okey, kalau yang P rectal tadi menyukat suhu melalui dubo. Okey. Yang Q menyukat suhu badan tanpa bersentuhan dengan badan. Okey, tanpa bersentuhan dengan badan. Okey, yang ini menyukat dubo, yang itu menyukat tanpa badan. Okey, yang ini. Sejak pandemik COVID-19, Najib akan memeriksa suhu badan sebelum memasuki pasaraya. Okey, sebelum memasuki pasaraya, dia kena suhu badan. Apakah termometer yang sesuai untuk... So, tak boleh sentuh. So, kalau yang tak sentuh, yang mana satu? Termometer jenis Q. Kamu boleh buat Q ataupun kamu namakan. So, contohnya kat sini cikgu nak buat Q. Okey. Kerana mengelakkan. Okey, mengelakkan persentuhan rapat dengan orang ramai. Okey. So, ataupun penjarakan sosial. Okey, jom kita lihat jawapan yang dibagi oleh kawan-kawan kamu. Okey, kita lihat. Okey, soalan 3 ya. Rajah 4 menunjukkan seorang lelaki dengan BMI dia yang tidak unggul. Okey. Hitung jisim individu. Sekiranya dia mempunyai ketinggian 1.7 meter, okey, 40 kilogram per m. Okey. So, kirakan indeks BMI dia. So, macam mana nak kira ni, Pugal? Pugal ada kalkulator tak, Pugal? Ada? Okey, dia nak jisim. Dia bagi BMI, dia bagi ketinggian. So, nak dapatkan jisim badan. Okey, Pugal tolong tuliskan ya, Pugal, dalam buku. Okey, macam mana nak tulis, Pugal? Kamu tulis soalan nombor 3A.
Patutnya tadi Pugel kalau tak dapat jawab, Pugel boleh tulis lah. So tak apa. Pugel, tak apa. Jangan risau. Jangan susah hati. Cikgu bersama dengan kamu. Okay. So, cikgu nak nanti tengok video sahaja pun boleh. Okay. Kita fleksibel. Kita faham pelajar kita macam mana. Okay. Nak dapatkan jisim badan. Oh, cikgu tersalah lah. Okay. Nak dapatkan jisim badan. So, maksudnya BMI. Ini bahagi kan? Bahagi bawa sana jadi apa? Jadi darab. So, maksudnya BMI. So, BMI dia berapa? BMI dia 40. So, 40 kilogram M-2 kalikan dengan ketinggian. So, nampak tak ketinggian dia kat sini? Ketinggian dia 1.7. Cuba Pugel kira. 1.7 kuasa 2 kali 40. Berapa jawapan Pugel? Berapa agak-agak berat badan dia? Boleh tekan kalkulator. Tahu tak tekan? So, macam ini je. 40 kali. Okay, dalam kurungan 1.7 kuasa 2. So, dapat berapa? Sama tak macam saya? 115.6 kg. Sama Saya tak? dapat you. Okey, tahniah. Okey, tahniah. Okey, so macam ini je. Kamu main dengan rumus. Sain ni senang. Sebab sain ni dia akan bagi rumus siap-siap dekat soalan. So, kamu calculate je daripada situ. Okey? So, kita pergi kepada soalan nombor B. So, kalau dia kata kategori BMI dia ni, okay, kalau kamu tengok BMI dia 40 kilogram. Kalau 40 kilogram, tengok buku teks pula. Okay, tengok buku teks. Dia kategori apa? Obesity ke? Jisim unggul ke? So, mana satu? So, tengok kepada kamu punya nota buku teks. Okay, tengok buku teks kamu. Okay, BMI. 40. So, dia sudah obes. So, dia sudah obes. So, maksudnya pelajar budak tersebut, dia adalah mempunyai obesity. Okay, so, buka kepada nota kamu punya balik tadi. Okay, so dia adalah obes atau ke overweight. Dia adalah obes. Okay, dia adalah obes. Lebih daripada 40. Terangkan masalah kesihatan. Okay, dia kata terangkan masalah kesihatan yang boleh berlaku kepada lelaki itu berkenaan BMI dia. Apa yang akan terjadi kepada dia? Pugel. Agak-agak apa yang terjadi kepada dia? Sakit apa? Dia sakit apa kalau BMI dah obesity? Apa sakit yang dia akan alami? Diabetes. Ya, pandai. Diabetes. Okey. Kamu nampak tak? Okey, dekat sini dia kata 2 markah. So, 2 markah maksudnya kamu bagi 2 jawapan. Okey, lagi selain daripada diabetes, apakah jawapan? Apakah penyakit yang akan dia dapati? Serangan jantung. Pandai. Selain pada serangan jantung, tekanan darah. Ya, betul. Tekanan darah tinggi. Okey, tak apa Pugel. Slow-slow je kamu buat. Jangan risau. Cikgu tunggu. Okey. Cadangkan. Agak-agak Pugel macam mana dia nak dapatkan BMI dia unggul balik? Dia tak nak obes dah. So, macam mana? Apa yang dia perlu buat? Tadi macam ada soalan dalam objektif. Yang pertama, makan. Makan. Makanan seimbang. Makanan seimbang ataupun mengikut piramid makanan. Okey, selain daripada itu, apa tadi kamu cakap tadi? Senaman. Membuat senaman. Ya, senaman. Senaman berapa kali kamu kalau paling minimum lah senaman satu hari? 30 minit. 3 hari seminggu. Ada buat tak Pugel? Ada cikgu. Alhamdulillah, bagus. So, dia nak 2 saja. So, kamu bagi 2 sahajalah. Ataupun kamu boleh dapatkan apa namanya? Pantau sentiasa rekod. Okey. So, tuliskan jawapan dalam buku kamu, Pugel. Okay, it's okay, Pugel. Cikgu tak marah. Kamu buat saja. Okey, buat saja, salin saja. So, okey, section C, bahagian C ya, kaji. Okey, 9 bulan kadar denyutan nadi 110. 30 tahun
70. So, cadangkan satu hipotesis bagi jadual 2 di atas. So, kalau dia minta hipotesis, so kamu sila pakai perkataan jika maka. Okey. Kamu boleh cuba yang ini. Jika meningkat umur seseorang, okey, semakin meningkat umur. So, apa yang kamu nampak dekat sini, Pugel? Kadar denyutan nadi dia semakin rendah ke semakin tinggi? Rendah. Pandai. So, kamu buatlah. Jika meningkat umur seseorang, maka... Okey, maka semakin rendah Maka, kadar denyutan nadinya. ya betul. Maka kadar denyutan nadi menjadi semakin rendah. Bolehlah ayat mana-mana. Pugel punya pun ayat pun betul juga. Okey, maka kadar denyutan nadi semakin rendah. Okey. Okey, kalau hipotesis pastikan, pastikan kena ada manipulasi. Okey, yang ini umur meningkat ini maksudnya ini manipulasi. Kadar denyutan nadi ni adalah kamu punya responding. Dan kalau hipotesis guna perkataan jika, maka. Ingat tau, kalau hubungan buat semakin. Okey, kalau hipotesis buat jika maka. Cikgu, boleh tak saya buat semakin? Boleh. Tak ada salah pun. Tapi kadang-kadang ada certain problem ataupun masalah soalan dia tak sesuai dengan semakin-semakin. Okey, boleh ya? Okey, kita slow-slow je buat. Okey. Yang ini dia minta untuk reka bentuk. Okey, so kalau Pravin dengan Homnes boleh terus buat dalam buku ya. Tak payah type kat situ pun tak apa. Okey, terus buat dalam buku. Okey, tujuan eksperimen. Okey. Baca dulu. Okey, dengan melibatkan seorang dewasa, seorang bayi dan menggunakan satu jam beradik bayi. Okey. So, dia suruh buat satu eksperimen, okay, untuk menguji. So, kalau yang ini ingat tak kita buat eksperimen yang hari tu, yang kita berlari-berlari tu. So, kalau masih lagi ingat, cuba buat soalan itu. So, yang pertama, tujuan. Okay, kalau tujuan, mesti ada manipulasi dengan yang bergerak balas. So, tujuan, dia mesti ada perkataan untuk menyiasat ataupun menyiasat, untuk mengkaji. Pun boleh. So, dekat sini cikgu nak buat untuk mengkaji, menyiasat. Sorry. Untuk mengkaji kesan umur ke atas kadar denyutan nadi manusia. So, lepas tu dia minta pembalik ubah. Kamu tuliskan semua pembalik ubah yang ada. Okey. Pembalik ubah. Okey, dimanipulasikan. Nombor 2, bergerak balas. Okey, yang ketiga, dimalarkan. Okey, buat slow-slow tak apa. Lepas tu nanti ambil gambar, snap, masukkan kelas Kik. Okey. Kalau tak ada internet kuat, tak payah masuk pun tak apa, jangan paksa. Okey, buat je apa yang mampu. Okey, kamu buat dalam buku pun saya dah bersyukur. Okey, kadar denyutan nadi. Kemudian yang ini kamu boleh buat jantina. Okey, kat sini kita pakai jantina yang sama semua. Okey, dah siap. Okey, kemudian okey, yang ini nampak tak? Dia 2 markah je kan? So 2 markah kamu ambil 2 saja. Kalau boleh ambil yang dimanipulasi dengan bergerak balas. Buat 2 saja. Okey, pilih mana-mana 2 sahaja. Okey. So, macam mana kamu buat eksperimen hari tu? Ingat balik. Okey, macam mana kamu buat eksperimen tu? So, kaedah yang pertama. Yang ini untuk prosedur ya. Okey, untuk prosedur, cikgu tulis dekat kertas yang lain lah. Baru kamu nampak tu sikit. Kalau tak nanti berkecamuk.
Okey, prosedur. Okey, yang pertama. Okey, aktiviti ini dijalankan secara berpasangan. Okey. Mestilah kena ada seorang individu memegang jam randik dan menjaga masa dalam kiraan seminit. Okey, soalan nombor 3. Manakala seorang individu lagi mengira denyutan nadi pada pergelangan tangan. Okey, seorang kira masa, seorang kira kadar denyutan nadi. Okey, lepas tu mestilah catatkan kadar denyutan nadi yang dikira, dicatatkan. Okey, di dalam jadual. Okey, kemudian confirmlah kamu kena ulang balik. Ulang tu maksudnya langkah 2 dan 3 diulangi dengan individu berusia atau bayi. Okey. So, bila dia minta untuk buatkan, mesti ingat tau. Mesti kena ada perkataan catat dan ulang langkah. Okey, ulang langkah. Okey, yang atas ni tak apalah. Kamu bebel panjang. Tapi yang bawah ni kamu kena tulis catatkan. Langkah kena diulang. Okey. Okey, kemudian untuk soalan yang seterusnya yang itu, untuk tabulation, buat macam biasa, buat satu table. Okey, bahagikan 2. Yang ini manipulasi, iaitu umur dia tadi. Yang ini responding, iaitu bergerak balas, kadar denyutan nadi. Okey, bahagi 2. Okey, kemudian umur 2, bayi umur 2. Bukan bayi lah, kanak-kanak dengan 30. Okey. Okey, so senang saja. Okey, yang ini nombor 4. Tabulation data. Okey. Okey, try dulu buat. So, kena ingat ya. So, kelas kita untuk hari ni cuba untuk kamu buat yang terbaik. Okey, soalan nombor 5 ni. Okey, untuk kenal pasti, cadangkan cara. So, bagi cara yang saya dah cakap tadi. Okey, obesity ni bagaimana kamu nakkan tangani. Okey, kenal pasti masalah. Salin balik soalan dekat atas. Salin. Punca kepada masalah. Apa punca obesity? Makan makanan tak sihat, kurang bersenam. Bagaimana cara? Cara cakaplah. Amalkan makanan yang sihat, kurangkan makanan-makanan yang bergoreng, lebihkan berebus. Ataupun kamu cakap lebih makan ikut kepada nilai kalori badan kamu. Okey. So, pilih terbaik. So, terbaik adalah bersenam. Sebab kita dapat menghapuskan ataupun membakar semua kalori-kalori yang ada. So, yang ini tahulah ya. So, macam mana nak buat. Okey. Yang ini, ramalkan kadar denyutan nadi tadi. Kamu tulislah. Okey, 60 hingga 100. Okey. Kamu boleh, kalau dia kata ramalkan, pilih satu je julat. 60, 70, 80. Tapi jangan lebih daripada 100. Jangan kurang daripada 60. Okey, terima kasih banyak-banyak hadir kelas saya hari ni. Okey, jumpa lagi di lain hari. Okey, hari ni kelas last untuk minggu ini. So, cikgu tinggalkan satu kerja untuk minggu ini. Okey, jumpa lagi minggu depan. Okey, terima kasih. Bye.